يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada dalam majlis yang mulia ini. Moga-moga Allah juga memberikan kemuliaan kepada kita di akhirat nanti, berada di tempat yang mulia bersama dengan hamba-hambanya yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemuliaan kepada keturunan kita dengan kebaikan yang kita lakukan di saat ini. Muslimin, muslimat mati sekalian, insya-Allah pada pagi ini hadis yang ke-24. Betul no? Kira betul lah. Hadis yang ke-24, kerana mulut badan binasa. Kerana mulut badan binasa. An Muaz radhiyallahu anhu qala, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa umudihi wa zirwati sanamih. Qult bala ya Rasulullah. Qal ra'sul amr al-islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamih al-jihad. Summa qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih. Qult bala ya Rasulullah. Fa'aqaza bilisanih. Qal kuffa alayka hadha. Qult ya Rasulullah wa inna lamu'aqazuna bima natakallamu bih. Faqal sakalatka ummuk wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya, daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dalam sebuah hadis yang panjang, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah engkau hai Muaz, aku kabarkan tentang asas perkara ini, yakni asas agama Islam dan tiang-tiangnya serta puncaknya. Lalu Muaz menjawab, baiklah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asas perkara ini adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sembahyang dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sukakah aku kabarkan kepada engkau punca bagi yang demikian itu semuanya? Aku menjawab, baiklah ya Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini baik-baik. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan diseksa dari sebab lidah kami? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibu engkau kehilangan engkau. Bukankah ramai nanti orang yang akan disungkurkan, yakni dicampakkan ke dalam neraka, adalah kerana berpunca dari mulut mereka sendiri. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Keterangan, lidah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada manusia. Ia walaupun kecil tetapi peranannya sangat besar sekali. Lidahlah yang menentukan zahir keimanan seseorang atau kekufurannya. Dan lidah pula memiliki sasaran dan peranan yang tidak terbatas banyaknya. Lidah tidak banyak berhajat kepada usaha dan keletihan dalam menjalankan tugasnya. Yang diperlukan hanyalah pergerakan bibir dan tekanan suara sahaja, berlainan dengan anggota lain seperti kaki dan tangan yang banyak berhajat kepada tenaga untuk menggunakannya, dan berlainan pula dengan mata yang hanya terhad kegunaannya untuk melihat, dan tangan yang hanya terhad untuk mendengar sahaja.
Oleh itu, lidah terlalu susah untuk dikawal atau dihadkan penggunaannya kerana ia mempunyai ruang yang sangat luas sekali, sama ada untuk memperkatakan perkara yang baik atau perkara yang buruk. Dan lidah tidak akan dapat dikawal kecuali hanya dengan kekuatan iman yang ada di dalam dada. Maka seseorang membiarkan lidahnya bercakap bebas, syaitan pasti menggunakannya untuk bercakap dengan kemaksiatan dan kekufuran. Orang Islam masih belum menjadi kafir kalau hanya memakan harta riba. Ia hanya telah melakukan dosa besar, tetapi ia telah menjadi kafir dan terkeluar dari agama Islam apabila ia mengatakan bahawa harta riba itu adalah halal, walaupun ia sendiri tidak terlibat dalam memakan harta riba tersebut. Ini semuanya adalah padah diakibatkan oleh lidah yang tidak bertulang ini. Lidah juga cukup mudah untuk menaburkan fitnah, mengumpat, berbohong, mengejek orang, bertengkar dan sebagainya. Dan lebih mudah adalah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Oleh kerana itu, lidah perlu dikekang dan jangan dibiarkan bercakap mengikut kemahuan. Buatlah pertimbangan terlebih dahulu terhadap perkataan yang hendak diucapkan. Fikirlah terlebih dahulu apa-apa yang hendak dituturkan. Namun pada kenyataannya, ramai orang yang tidak dapat mengawal lidah. Maka oleh kerana itu, akan ramai pula orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka akibat dari perbuatan lidahnya yang tidak bertulang itu. Muslimin, muslimat mati sekalian. Hadis pagi ini berkaitan bab lidah, tuan-tuan. Anggota yang tak dapat kita kawal. Kaki, tangan, mata dan sebagainya boleh kita kawal dengan kita menghentikan pergerakannya. Satu-satunya anggota yang terus bergerak dan kita tak mampu untuk menghalangnya daripada terus bergerak, itulah lidah. Seperti mana kita maklumi, kita tengok lidah kita melalui cermin, dia tetap duduk bergerak, berdenyut, walaupun kita berusaha menghalangnya. Itu keistimewaan lidah. Tuan-tuan, dengan lidah inilah seseorang itu boleh diketahui Islam ataupun tidaknya. Bila Nabi sebut, tuan-tuan, kepada kita Ra'sul Am, puncak kepada urusan ni, agama ni, asas kepada agama ni, tuan-tuan, bila diberkaitkan dengan lidah, tuan-tuan, orang masuk Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah, menggunakan lidah untuk menyatakan dia beriman dengan Nabi dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa yang diucapkannya itu menyebabkan dia dikategorikan sebagai orang Islam. Benar ataupun tidak apa yang diucapkan, itu bukan persoalan kita. Tapi seseorang hamba nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan apa yang diucapkan oleh lidah, melainkan lidah akan bercakap ataupun anggota-anggota lain akan bercakap di depan Allah Taala nanti dengan kalam yang benar, tidak akan menipu lagi. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Mereka tak akan bercakap melainkan dengan izin Allah Ar-Rahman, dan mereka tak akan bercakap melainkan benda yang benar semata-mata. Tak boleh nak tipu dah. Tuan-tuan, kita puluh tahun alhamdulillah Allah bagi kehidupan kepada kita. Kita mencari jawapan untuk soalan yang remeh, tuan-tuan, lekeh je bagi pandangan sebahagian kita. Tapi sepanjang hidup kita, kita berusaha untuk mencari jawapan yang terhadap persoalan yang dipandang lekeh, remeh itu. Persoalan apa, tuan-tuan? Masuk dalam kubur, Allah tak tanya ikut, malaikat Munkar Nakir tak tanya ikut bidang kita. Ni doktor kan? Soalan Munkar Nakir berkaitan dengan perubatan. Tak, tuan-tuan. Nak bius macam mana, cucuk tang mana, ubat demam apa, malaikat tak tanya macam tu. Kan? Tak lagi bila mati tu imam surau, oh tu imam test tengok surah Waqiah. Kan? Semayang berapa rukun, apa semua. Tak, tuan-tuan. Hak mengaji engineer, hak mengaji apa pun, tuan-tuan, soalan dia sama ada kawan tu mengaji sampai PhD, mengaji sampai BA, mengaji menengah sampai SPM, mengaji sampai darjah 6 ataupun mengaji sampai darjah 1 je, tuan-tuan, soalannya ialah soalan yang Nabi dah bocorkan. Soalan yang bagi kita, Allah, sikit mudahnya.
man rabbuka wa man nabiyuka, contohnya tuan-tuan. Soalan berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Nabi, kiblat, saudara kita, imam kita siapa? Tuan-tuan, yang bagi kita di dunia ni kita boleh jawab, tuan-tuan. Tapi persoalannya bila kita duduk dalam kubur, bukan yang bercakap tu lidah. Kalau bercakap lidah, tuan-tuan, senang orang bisu. Tak ada jawab apa. Terlepas daripada soal muka nakir. Tapi yang akan menjawab adalah amalan kita, tuan-tuan. Soalan-soalan yang dipandang lekeh itu, tuan-tuan, nak jawab macam mana kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kenal sebenarnya Nabi kita siapa, imam kita siapa, saudara kita siapa. Sepanjang kehidupan kita, kita berusaha untuk mencari jawapan terhadap soalan-soalan yang dipandang lekeh ini, tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak berjaya, tuan-tuan. Nauzubillah daripada kita tak berjaya jawab. Remeh, lekeh je. Tapi perkara ni, perkara yang besar. 2 kalimah syahadah, 24 huruf, tuan-tuan, yang terdapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menuntut, tuan-tuan, kejujuran dalam terhadap ucapan yang kita ucapkan. Wa umudihi, dan tiang-tiangnya, sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang yang kita kerjakan bermula daripada takbiratul ihram berakhir dengan salam. Takbiratul ihram, tuan-tuan, kita ucap, kita angkat takbir, tuan-tuan, bagi dengar. Mulut kita yang ucapkan. Tuan-tuan, berakhir dengan salam. Salam pun diucapkan oleh lidah kita. Tak ada kot tepuk paha, tak ada pun saudara ni. Maka ada yang jenis tepuk paha habis sembahyang, nak batal habis nak tutup sembahyang dia. Tak ada, saya rasa. Tuan-tuan, sembahyang, dalam sembahyang kita baca, tuan-tuan, Fatihah guna lidah, mulut kita, tuan-tuan. Daripada mula kita buka sembahyang sampai tutup kita sembahyang, tuan-tuan, dengan lidah kita. Wazir watisanami, puncaknya, tuan-tuan, Nabi sebut juga dengan puncak kepada Islam ni adalah juga berkaitan dengan lidah. Puncak Nabi sebut jihad, tuan-tuan. Jihad, bukankah Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah bercakap benar di depan seorang pemimpin yang zalim. Dengan lidah, tuan-tuan, bercakap, berani bercakap benar. Masya Allah. Kan, walaupun dia tahu risiko daripada dia cakap, dia tegur, dia menyatakan kebenaran, mungkin dia dibunuh, mungkin dia dipenjara, mungkin dia akan dihina dan sebagainya. Tuan-tuan, juga berkaitan dengan lidah. Jadi Nabi, tuan-tuan, Nabi pegang lidah. Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, presiden malaikat di pada mahsyar nanti, menyatakan bahawa kita akan dipertanggungjawabkan dengan lidah apa yang kita ucapkan sewaktu kita hidup di dunia. Tuan-tuan, baru-baru ni bila mana pakat tahu tentang kematian Habib Munzir di Indonesia. Ada, tuan-tuan, orang Malaysia kita ni orang yang ada ilmu lah, tuan-tuan. Bila dia dengar cerita tentang Habib Munzir, tokoh ulama daripada Indonesia, meninggal usia 40 tahun, dia kata mati dah sekok tu. Tuan-tuan, kalam dia. Mati dah sekok tu. Masya Allah, Habib Munzir, tuan-tuan, orang gelap pencinta Nabi. Tuan-tuan, itulah generasi pertama anak murid kepada Habib Omar Yaman. Tuan-tuan, bila Yaman Selatan Utara bergabung semula dan selesaikan masalah komunis, barulah, tuan-tuan, institusi pondok ataupun pengajian-pengajian Islam bangun, dapat dimulakan kembali. Antara yang menggerakkan kembali, tuan-tuan, pendidikan Islam pondok jenis bersanad ni adalah Habib Omar. Dia, tuan-tuan, pernah datang kali pertama ke Indonesia tahun 93. Hampir sebulan dia ceramah di Indonesia rata corak, dan ketika dia nak balik ke Yaman, dia telah bawa balik bersama dia 40 orang pemuda yang menjadi anak murid generasi pertama dia. 40 orang pemuda ni, tuan-tuan, kebanyakan mereka adalah orang yang adalah anak-anak orang berpengaruh. Pengaruh, tuan-tuan, anak-anak Tok Kiai, ada pesantren yang tersedia untuk mereka kalau mereka balik, platform untuk mereka bergerak di tengah-tengah masyarakat. Tapi Habib Munzir Al-Bait daripada keturunan Sayyidina Hussein, tuan-tuan, dia tidak ada sebarang pengaruh. Ayah dia, tuan-tuan, seorang jurnalis lulusan daripada Universiti New York, mengaji di sana 4 tahun dengan sahabat-sahabat dia. Balik semula lepas itu ke Indonesia, masing-masing, tuan-tuan, ada platform dah, masing-masing meneruskan pengaruh keluarga yang telah pun terbentuk, tuan-tuan. Tapi Habib Munzir, dia bergerak daripada rumah ke rumah buat kuliah, tuan-tuan. Sehingga pernah diberikan peluang oleh Habib Anis. Masih lagi ada Habib Anis.
Nama Anis, tuan-tuan. Seorang syekh, seorang lelaki. Muka pun manis, tuan-tuan. Kan? Nama mempengaruhi. Seronok tengok muka dia, Habib Anis ni. Pun pernah datang ke Malaysia. Tuan-tuan, lepas tu dia buat keputusan untuk bergerak seperti mana dia mula balik daripada Yaman. Sehinggalah dia diberi peluang untuk bertapak di Masjid Munawwarah di Jakarta. Tuan-tuan, dia menyebut kuliah dia mulakan pada hari Isnin malam Selasa. Permulaan kuliah itu hanya dihadiri oleh 6 orang. 6 orang, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, sehinggalah dia meninggal 3 minggu lepas, hari Sabtu 3 minggu lepas, tuan-tuan, kuliah dia, tuan-tuan, tiap malam Selasa mencecah sekitar 10,000 orang. Sabak menyampai kuliah. Kuliah orang lembut, tuan-tuan. Tuan-tuan, dia sering disebutkan selalu bersama dengan Nabi, tuan-tuan, waktu dia masih hidup. Tuan-tuan, dalam satu cerita dia sebut, nak cerita takut fitnah, tapi umur dia tak panjang dah. Tuan-tuan, satu ketika bila dia jumpa Nabi, dia minta kat Nabi. Dia peluk kaki Nabi, dia letakkan mukanya di lutut Nabi. Dia minta sungguh-sungguh kepada Nabi supaya matikanlah dia. Kalau tak matikan dia, bagilah mata dia buta, supaya dia tak tengok dah siapa-siapa selepas dia memandang Nabi. Subhanallah. Tapi Nabi usap kepala dia, bagi tahu Munzir, mu tak boleh bersama dengan aku lagi. Mu tak boleh, belum sampai masanya. Tapi engkau akan bersama dengan aku, wahai Munzir, ketika usia 40 tahun. Dia anak kelahiran bulan Februari tahun 1973. Tuan-tuan, selepas Nabi khabarkan sedemikian dalam mimpinya, dia mula sakit dan kena barah otak, tuan-tuan. Sampailah dia meninggal, dia masih kuliah. Kuliah pensan. Kuliah dia diambil, dirakam, tuan-tuan, secara langsung, tuan-tuan, daripada katil hospital. Anak-anak murid nak tengok, nak dengar kuliah dia. Masya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, dia sebut, kebetulan minggu sudah di Masjid Al-Falah USJ, Habib Zain bin Samit mari, tuan-tuan, buat kuliah daripada malam Jumaat sampai malam Ahad, kalau tak silap saya. Bagi ijazah daripada kitab dia. Habib Zain Samit, tuan-tuan, mufti mazhab Syafi'i di kota Madinah. Mufti mazhab Syafi'i di Madinah. Habib Munzir pernah cerita tentang Habib Zain, tuan-tuan. Dia kata pernah bila Habib Zain dimaklumkan nak turun ziarah Indonesia, tuan-tuan, dia pun pergi sambut, pergi ra'i Habib Zain. Dan pertemuan tu, kali pertama tu berenggang, tuan-tuan, bertahun-tahun. Walaupun Habib Zain lepas tu selalu juga turun Indonesia, tapi Habib Munzir kata, saya tak berkesempatan untuk jumpa Habib Zain kerana bertembung program. Sehinggalah 1 tahun bila Habib Zain dimaklumkan untuk turun semula, Habib Munzir kata, saya bertekad untuk membatalkan segala program saya jika bertembung dengan program yang akan dihadiri oleh Habib Zain. Tuan-tuan, dia bertekad macam tu. Bila Habib Zain ziarah datang tunggu ke Indonesia buat sekian kalinya, tuan-tuan, Habib Munzir kata, saya pun pergi jumpa dia, pergi ziarah, pergi jumpa ra'i. Saya salam dengan Habib Zain. Bila salam dan saya cium tangan dia, tiba-tiba Habib Zain bersuara, wahai Munzir, mu apa khabar? Tuan-tuan, terkejut. Saya terkejut, kata Habib Munzir. Kan? Dia tanya, Habib Munzir tanya balik, macam mana Tuan Habib masih ingat nama saya? Bertahun-tahun selepas itu, tuan-tuan. Lepas pertemuan pertama tu. Tuan-tuan, kalau kita lah jumpa orang kali pertama, kalau jumpa lepas tu bertahun-tahun, kita ingat nak rupa-rupa lah. Kalau ingat pun, nama payah nak ingat dah kita ni. Tuan-tuan, apa jawapan Habib Zain? Habib Zain kata, macam mana aku nak boleh lupa mu Munzir, sedangkan rohmu tiap-tiap malam bersama dengan Nabi. Tuan-tuan, Habib Zain boleh cerita macam mana kalau dia tak duduk bersama dengan Nabi tiap-tiap malam. Subhanallah, tuan-tuan. Habib Zain, Habib Samit, Allah Subhanahu, Habib Munzir, kawan-kawan dia, tuan-tuan, duk tanya. Kan mereka pun serajin selawat ke Nabi, tapi tak jumpa-jumpa lagi Nabi. Subhanallah, tuan-tuan, Nabi kata subhanallah sambil menangis Nabi. Nabi kata yang terhalang tu tak lain tak bukan kerana tabir qudrat, kata Nabi. Tapi Nabi bagi jaminan orang yang selalu selawat kepada baginda akan bersama dengan mereka selepas ini. Subhanallah, tuan-tuan. Dia sebut, Habib Munzir menyatakan dia selalu selawat satu selawat yang tuan-tuan ada dalam buku 70 amalan untuk bertemu Rasulullah yang pernah kita jual dulu.
Dan selepas dalam satu pertemuan dia dengan Nabi, Nabi mengurniakan kepada dia satu selawat. Dan selawat tu tuan-tuan dia baca tiap-tiap hari untuk Nabi sebanyak 5,000 kali sehari. Tuan-tuan, ni berkat umur pendek. Tuan-tuan hidup 40 tahun, tapi amalan yang dibuat tuan-tuan mungkin macam 400 tahun punya hidup. Mungkin 4,000 tahun ataupun lebih. Tuan-tuan boleh berselawat 500 kali. Subhanallah. Bila kita baca kisah dia ni, dan dia pun menyatakan, dia benarkan siapa-siapa nak baca selawat ni 100 ke 200, 300 kali, ketika duduk berdiam dia kata, ketika memandu tak kiralah apa keadaannya, silakan dia kata, silakan. Kita pun semangat tuan-tuan, try tengok 1,000 pun tak sampai sehari. Tuan-tuan, dia boleh baca 5,000. Selawat tu berbunyi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 5,000 kali. Masya Allah. Tuan-tuan, bila dia dah nak meninggal, pertemuan dia dengan Nabi, tuan-tuan, terakhir katanya, tuan-tuan, bila dia mengadu dan Nabi pun simpati, kata tengok dah dia teruk dah, sakit dia, Nabi kata pilah masuk dalam kemah tu. Dalam mimpi dia tengok satu kemah. Bila dia pergi masuk, tuan-tuan, tengok tuan guru dia ada dalam kemah tu. Habib Omar ada dalam kemah tu. Habib Omar, tuan-tuan, tiba-tiba bersuara, dia kata, wahai Munzir, aku ni boleh masuk dan keluar daripada kemah ni bila-bila masa. Makna dia masih hidup panjang lagi. Tapi kamu masuk dalam kemah ni, mu takkan keluar dah. Tuan-tuan, meninggal. Cukup seperti mana hak Nabi bagi tahu, tuan-tuan, 40 tahun. Itu lahir bulan Februari tahun 1973, meninggal tuan-tuan 2013. Cukup 40 tahun. Subhanallah, orang tak mau ingin nak hidup panjang, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tuan-tuan rindu sangat kepada Nabi SAW. Selalu dia mari ke Malaysia, boleh tiap-tiap tahun dia mari ke Malaysia. Dia, tuan-tuan, bila cerita dia meninggal dunia, tuan-tuan, ada orang Malaysia bila dengar kematian, dia kata, mati dah sekok tu. Masya Allah, tuan-tuan. Kat orang lain, orang bukan Islam mati, tak kata apa pun. Tiba-tiba orang ni, yang tuan-tuan, majlis dia kadang-kadang dihadiri oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang. Kematiannya, tuan-tuan, diiringi oleh puluhan ribu orang. Kematian kita tak tahu banyak mana, tuan-tuan. Masya Allah. Ini mulut, tuan-tuan. Hari Sabtu sampai hari Senin baru ni, dia ada di Langkawi, kuliah bulanan saya. Bila sampai, kawan pun ambil. Saya kata kita pergi rumah seorang nama Abang Ud, kawan baik ayah saya juga, duduk mengaji kat ayah. Baik tengok, kerana dia 3 bulan dah sebelum ni dia kena stroke. Tapi stroke dia pelik, tuan-tuan. Ada gangguan. Hari ni dia stroke, jatuh, tuan-tuan, mulut pun tarik, herot, mata tarik. Esok elok, orang mai baca Yasin, panggil ustaz, seorang pengetua sekolah agama di Langkawi, baca buat apa ni, berubat. Esok elok. Oi, kalau orang kena stroke, tuan-tuan, ambil masa nak elok. Elok boleh jalan. Lepas tu jadi pula. Dan dia bila pi rumah dia, tuan-tuan, dia tak ada. Dia dah pi kedai dia. Mak dia kata elok sikit, sihat sikit, jalan terus dia kata. Tuan-tuan. Terkejut saya, kata makin elok. Tuan-tuan, mak mai tunggu. Dia sebut, dia kata dia panggil saya, Hanif, dia kata tengoklah. Kan kasih sayang mak dengan kasih isteri ni beza, dia kata. Beza. Bila dia kena ujian 3 bulan ni, antara dia gatal-gatal sungguh. Ada peringkat dia, orang tak boleh sentuh kulit dia, sakit. Makan terkurih, tuan-tuan. Orang handsome, badan elok, tuan-tuan. Tiba-tiba kena, tuan-tuan, 3 bulan kurih. Jari pun keras. Tapi dia boleh bawa BM dia lagi, kena automatik, tuan-tuan. Dia kata isteri bila dia suruh urut, waktu dia tak boleh duduk, suruh urut. Isteri bila urut picit, sudah kot bang? Sudah kot bang? Duduk tanya bila nak berhenti dia, boleh berhenti ke tak? Tu isteri. Yang mak ni, dia picit, dia urut, dia kata Allah tak bunyi suara apa, urut sampai ke telok-telok dia. Dia kata, tu mak tak bunyi, kata cukup kot, sudah kot. Dak, tu yang kata mak tak bunyi terkeluar dia mulut, kata boleh berhenti ya kot, cukup kat ni kot. Dak, tuan-tuan, subhanallah. Tapi dia kata bini cukup dah dapat kot. Kan? Dia tanya boleh berhenti ke tak? Masya Allah. Tuan-tuan, saya pun lepas tu tanya orang, macam mana boleh lega, boleh berjalan elok ni cepat. Tuan-tuan, rupa-rupanya dia diubati oleh sahabat seorang lagi, kawan dan juga anak murid saya juga di sana. Memang saya dengar cerita seorang nama Abang Aziz ni, waktu dia duduk dia ustaz, dia memang berubat orang.
Tapi bila dia kahwin dengan orang Langkawi, dia pindah duduk Langkawi, bawa van pelancong, dia tinggal dah dunia perubatan. Tapi kadang-kadang kalau orang anak-anak menangis malam, yang tahu kata dia boleh berubat, tapi walaupun dia tak berubat, dengar bila anak menangis malam, sebut, jom lah kita pergi rumah Abang Aziz. Budak tu berhentilah lah tu. Tuan-tuan. Kan kadang abang bagi tahu pergi sampai tengok tu rumah ni dia dah dah berhenti, dah hilang dah gangguan apa semua. Pernah dia kata dulu bila dah orang minta tolong sangat, dah mari orang duk hantar ayak dia kata buat ayak penawar, dia balik kerja dia kata lewat-lewat bawa penyantun, selalunya pelancong Arab. Balik-balik dia kata tak sempat, selalunya bila balik malam dia akan buat doa, lepas mai ajak doa untuk ayat tu, buat ayat penawar. Tapi dia kata pernah balik-balik tak sempat. Lepas sembahyang lena turun. Tengok bangkit pagi esok pergi kerja, balik-balik tengok ayat tak ada dah. Tuan ambil dah. Dia kata kat isteri dia, mana buat lagi ayat tu, tak baca apa lagi. Lah ingat kot baca dah, macam biasa. Duk lusa tuan-tuan, orang yang tak ayat tu kata terima kasih, alhamdulillah sembuh dah. Tuan-tuan tak baca apa lagi. Tu orang tuan-tuan yakin kan, kita keyakinan pesakit tu sama tuan-tuan. Kita tak baca apa lagi pun, masya-Allah. Tuan-tuan, Abang Aziz ni kata dah kawan baik sakit apa semua, dia pun tak pelawar walaupun dia boleh berubat dulu ni, tapi dia tinggal. Kawan ni kawan tuan-tuan, kawan semua kawan. Dia tak puan yakin, dia yakin dengan orang lain lagi. Kan Datuk Hondin pun dah dia minta tolong, Daud Syifa dia nak kahwin minta tolong. Tapi sahabat sakit ni dia jenis berubat sekejap tak tunggu tuan-tuan, lama sikit dia pindah pergi kat orang lain minta tolong berubat. Tapi bila dah tak boleh ni tak boleh, dia pun kata kat Abang Aziz, mai berubat aku pula. Orang lain semua tak jadi ni. Tuan-tuan, adab berubat. Datuk Hondin, anak dia sakit tuan-tuan, dia tak berubat. Melainkan setelah mana isteri dia bawa air, minta tolong doa. Tu adab. Kena minta sakit ni, kena tunjuk usaha, kata dia minta tolong. Tuan, anak kita sakit, kita tak berubat, jangan marah. Isteri tak boleh marah pasal tak minta kat kita. Datuk Hondin, tu adab dia. Tuan-tuan, bila dah diminta tolong, dia pun pikat kawan baik dia pun pi nak berubat. Tuan-tuan, bila dia pegang, dia rasa, dia kata memang ada gangguan. Tapi dia kata bila dia mula nak tolong, nak baca ayat, tiba-tiba di telinga dia datang satu suara bisik, jangan tolong dia, jangan berubat dia, dia ada salah dengan kami. Tuan-tuan, dia terus teringat dulu waktu dia mula belajar perubatan ni, seorang tok guru dia duk bawa dia teman untuk berubat orang. Satu kes dia kata di Jitra, kalau tak silap saya, orang tu tuan-tuan perut dia busung berhari-hari dah. Orang datang berubat semua tak berjaya. Bila tok guru dia pergi, dia pun teman. Tuan-tuan, tok guru dia bila pegang, tiba-tiba tok guru dia tanya, hang ni ada buat salah dengan orang, dengan makhluk lain ni? Betul tuan-tuan, yang sakit duk kelupak ni kata 3-4 hari lepas saya ludah tokoh Hindu. Dia ludah, dia geram tuan-tuan. Kan kita pesan dah, tengok tokoh, kuil dan gereja, padri dan sebagainya, jangan pandang lama-lama. Dan jangan pergi buat kainat, ludah, pergi musnah, jangan. Duduk di situ tu hak yang power punya tu. Datuk Hondin tuan-tuan nak robohkan kuil apa semua, kalau baca ayat kursi sangkut, balik, jangan buat. Lagi payah tuan-tuan. Baca apa-apa ayat-ayat, tiba-tiba keluar binatang apa semua, tunda lu. Bila nak pi baca dalam keadaan lancang, elok, pi sana pun lancang, okey, teruskan. Ada tanda-tanda dia tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba tuan-tuan kawan ni pi ludah. Geram hak duduk di situ. Tuan-tuan, dia bagi busung. Lalu dia berubat dan dia kata hang kena minta maaf. Kan walaupun hak duduk situ bukan Islam. Tuan-tuan, sahabat ni Abang Aziz ni kata, saya pun baca apa semua, tapi buah last hari ubat daripada saya, hang kena stop lah, mulut hang jangan duk capui dah lepas ni. Kerana rupa Abang Un ni tuan-tuan, mulut dia Allah, kan, dengan orang tak apa sangat, tapi dengan jin ni dia buat macam belagak. Mai jin tu aku tahu istilah ayat orang utara tuan-tuan kasar lagi, tapi istilah yang agak lembut walaupun kurang manis, jin. Kira apa aku dia mai aku rogol dia. Tu ayat yang lembut tuan-tuan, ayat lembut. Dia sebenarnya ucap yang lebih kasar. Saya tak gamak nak sebut tuan-tuan. Tapi mulut dia, tuan-tuan, cakap ni kemah tuan, kan? Jin mai, aku tok wali. Tu dia, aku tok wali. Mai aku tahu aku buat apa. Tuan-tuan, makhluk tu taram kat dia.
Geram. Geram. Kena dia serang sekali tuan-tuan, terak terus. Mulut herat, mata pun tuan-tuan ni. Akhirnya kawan tu buat tarik visa apa semua. Kebetulan hari Jumaat lepas, Datuk Ondin kuliah di Langkawi, kuliah bulanan dia. Dia pun singgah satu kedai roti canai terkenal tuan-tuan di Temunyong, dekat Masjid Temunyong. Roti canai black pepper kambing. Saya pun Langkawi tiap-tiap bulan, sebulan 2 kali, tentulah tempat saya. Nama labbaik.com. Kedai itu nama labbaik, tuan-tuan. Asal lebay, tapi nak bagi canggih sebut labbaik. Kan macam orang pergi Mekah, untuk lebay ni asal daripada labbaik. Dan dia orang ni pun memang haji dan duk mengaji perubatan kat Datuk Ondin, kat Dua Syipak di Masjid Temunyong. Datuk Ondin orang bawa pergi makan sarapan di situ lepas kuliah subuh. Abang Un ni dia pemari tuan-tuan, tapi dia tak turun kereta. Kerana kalau turun kereta sekali orang tengok Datuk Ondin duk baca, orang minta pula Datuk Ondin tolong doa untuk depa sama. Jadi Datuk Ondin pergi ke kereta tengok, pegang. Datuk Ondin kata dah tak ada gangguan. Cuma masalah saraf. Sebiji tuan-tuan, macam yang Abang Aziz tu kata, lah ni hang masalah saraf, hang kena berubat saraf. Sebelum tu Abang Un ni tak percaya tuan-tuan kata masalah saraf, duk kata ada gangguan. Bila Datuk Ondin kata gangguan dah tak ada, saraf ya yang tinggalnya, baru dia yakin dengan Abang Aziz tuan-tuan, boleh bawa kereta dia. Tapi kerana mulut dia tuan-tuan, mulut dia, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup qatamallahu al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Pada hari kami kunci mulut-mulut mereka, tak payah nak bercakap di akhirat. Di dunia ni boleh kita hambak, kita cakap. Yang herannya dan yang kita pelik, bila mana ada manusia tuan-tuan menggunakan mulut untuk merendah-rendahkan agama, merendahkan orang soleh, bahkan merendahkan Nabi tuan-tuan. Dia bercakap ikut dannya, sedangkan apa yang diucapkannya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat, kita melawak, bergurau dengan sahabat, walaupun bergurau tapi mesti cakap benar. Nabi bergurau dengan sahabat, tapi Nabi tak pernah bohong. Kan bila contoh seperti mana kita maklumi, seorang perempuan yang datang minta supaya Nabi doa dia jadi ahli syurga. Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua. Menangis dia balik tuan-tuan. Nabi pun suruh sahabat lain pergi ligan bagi tahu dalam syurga memang tak ada orang tua, kerana semua jadi orang muda. Jadi Nabi tak bohong tuan-tuan. Inna ansha'nahunna insya'a dalam surah Waqiah. Tukar tuan-tuan, jadi orang yang muda. Tukar Allah bagi jadi faja'annahu abkara, jadi anak dara. Masya Allah tuan-tuan. Bila seorang perempuan tuan-tuan mari jemput kenuri, jemput Nabi makan kenuri rumah dia, suami panggil dia kata, suamimu mata ada putih tu kah? Tak ada putih. Nabi kata ada kot. Tak ada ya Rasulullah, putih tak ada. Tuan-tuan dia balik duk tengok mata laki dia. Laki dia kata awak ni. Nabi kata mata abang ada putih. Mata siapa tak ada putih? Kalau mata hitam semua kacau. Nabi melawak tuan-tuan. Kan? Nabi tuan-tuan duk dengan makan dengan sahabat-sahabat tuan-tuan, duk dengan Sayyidina Ali. Riwayat berbeza. Salah satu riwayat menyebut Nabi makan kurma banyak biji tuan-tuan, biji tu Nabi tak sebelah Sayyidina Ali. Nabi kata orang yang rakus makan buah kurma ni, makan banyak ni, rakus pula, ialah orang yang makan, tanda dia rakus tu, biji kurma tu banyak di depan dia. Nabi melawak dengan sahabat dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan, Nabi ambil biji kurma dia tak depan Sayyidina Ali. Orang sahabat tengok, Sayyidina Ali makan banyak sungguh ni. Sayyidina Ali tuan-tuan orang berakai, orang cerdik. Tuan-tuan, Sayyidina Ali kata, orang yang lebih rakus makan buah kurma ni ialah orang yang makan sekali dengan biji tak ada depan dia. Nabi gelak tuan-tuan. Nabi gelak. Ada riwayat lain kata Sayyidina Ali yang kena Nabi mula-mulanya. Masya Allah tuan-tuan. Nabi layan. Seorang perempuan kafir tuan-tuan mari hadiah buah limau kepada Nabi. Tuan-tuan, Nabi makan tuan-tuan depan perempuan tu. Makan habis. Sahabat tuan-tuan duk cincak. Kan biasa Nabi ajak makan. Kali ni Nabi tak makan, tak ajak makan. Depa duk terlayak liok je tuan-tuan. Kan pelik ni perangai Nabi kali ni. Kan kelaku Nabi tak pernah macam ni. Tidaknya kalau mai hantar sedekah, Nabi bagi sahabat makan semua. Nabi tak akan rasa walaupun sikit. Kerana tak boleh Nabi makan harta sedekah. Mai bagi hadiah, Nabi akan panggil sahabat semua mai makan sekali. Nabi pun akan makan sama. Tiba-tiba buah limau ni yang perempuan kafir ni hantar, Nabi makan-makan daripada awal sampai habis. Tak semawa sahabat langsung.
Habis tu, sedap sungguh gayanya. Sampai tak pelawar kita ni, sahabat kata, duk bisik tuan-tuan. Sahabat tuan-tuan rasa tak patut sangat Nabi buat kat kita macam ni. Tuan-tuan, bila perempuan tu balik dalam keadaan sonok kerana tengok Nabi makan buah yang dia bagi hadiah tu habis, tuan-tuan. Sonok dia. Nabi kata, minta maaf lah. Kan? Sebenarnya aku tak ajak hampa makan. Bila aku makan ulas pertama buah limau tu, makan-makan masam. Masam. Jadi kalau aku bagi hampa makan sama, lagi mulut hampa kata, apa bagi buah masam ni? Tuan-tuan, aku nak jaga hati perempuan tu. Kan? Jadi aku makan habis, masam pun masam lah. Supaya dia seronok, dia tak tahu kata buah tu buah masam. Kalau bagi kat hampa, masam pun bagi ni, dia tahu kecil hati dia. Kecil hati dia. Masya Allah, tuan-tuan. Ni mulut. Kan? Cakap yang kebenaran. Kan? Luqmanul Hakim kita tahulah. Kan ayah dia. Apa? Allahumma salli yang cakap benar tentang buah delima. Subhanallah, tuan-tuan. Kan? Tentang Imam Abdullah bin Mubarak, ayah dia, tentang buah delima juga lebih kurang. Tuan-tuan, ni mulut bercakap benar, tuan-tuan. Anak-anak, tuan-tuan, anak-anak kalau kita biarkan dia bercakap bohong sekali, dia akan bohong selepas itu. Nabi pesan kat kita, antara tuan-tuan khianat besar seseorang kepada saudara dia, akbaru khiyanatan an tuhaddisa aqatka hadisa wa huwa bihi musaddiq wa anta bihi kazib. Riwayat Imam Tabrani. Nabi kata antara khianat besar kamu kepada saudara kamu, kamu cakap kat dia, cerita kat dia, dia percaya dalam keadaan kamu bohong dia. Tu kah? Oh, dia tu jadi macam mana? Tuan-tuan, kita ni bagi tuan-tuan respon duk percaya, ingat kot dia cerita betul. Rupanya dia kelentong kita. Tuan-tuan, Nabi kata tu khianat bila kita cerita tak betul kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, masya-Allah. Bahkan ni orang sanggup buat lawak, terutama ustaz-ustaz, kan? Kalau dia semata-mata nak tarik perhatian pendengar, dia buat cerita-cerita lawak, cerita-cerita lucu, dan cerita tu cerita yang direka-reka tak betul pun. Tuan-tuan, Nabi pernah sebut, tuan-tuan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah liyudhhika biha ashabah fayahwi biha qa'ri jahannam 70 qarifah. Riwayat Imam Tirmizi. Seseorang lelaki, kata Nabi, yang bercakap dengan satu kalimah untuk bagi orang gelak dengan dia. Tuan-tuan, dia bercakap nak bagi orang gelak. Lalu dia bercakap benda yang tak betul. Dia akan melayang turun dalam neraka 70 tahun, duk terbang turun ke dasar neraka. Insya-Allah, tuan-tuan. Jadi kita tak tahu. Tuan-tuan, saya tanya semalam Masjid Kota Damansara. Depa tak boleh jawab. Nak tanya di surah Mah malam ni. Betul ke cerita Mr Bean masuk Islam ni? Pak lawak tu. Betul ke? Betul ke? Saya nak cari jawapan. Kan? Masalah tentang internet tu. Kalau masuk internet ni kena cari kesahihan dia, kan? Allah, tuan-tuan. Jadi kalau betul, alhamdulillah, katanya masuk Islam kerana dia tengok cerita yang menghina Nabi, lepas tu kaji Nabi. Siapa Nabi Muhammad ni? Masya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada orang yang tak jaga mulut. Dia cakap lepas, dia tak jaga. Nabi sebut, Allah Taala sebut, tuan-tuan, kan, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat sesama kamu. Kan, tak boleh. Jangan. Sehingga kan Allah Taala sebut sedemikian, jangan duk mengumpat. Ada antara orang yang masuk dalam kubur, tuan-tuan, dan kena azab neraka, azab kubur, ialah orang yang bila dia berjalan, tuan-tuan, dia duk cerita bab orang, duk ngumpat tentang orang. Ni mulut. Kan, dia duk cerita tentang keburukan orang. Masya-Allah, sampai sebegitu sekali. Anggota-anggota lain pun tuan-tuan rimat. Kita pernah sebut orang yang tak payah jaga mulut ni, kan, orang yang tak jaga tentang kebenaran ni banyak. Antaranya, tuan-tuan, ahli politik. Dia, tuan-tuan, dah jenis wartawan tanya ni mesti jawab, tak jawab lagi jatuh dia punya tanya kehebatan dia. Jawab walaupun tak betul. Tuan-tuan, penipuan berlaku. Ahli politik ni senang sangat. Dia ceramah, tuan-tuan, dia nak bagi orang dengar dengan seronok, tuan-tuan, dia tak jagalah benda yang dia cakap tu benar ataupun tidak. Dia guna mulut, tuan-tuan. Siapa lagi, tuan-tuan, orang yang, tuan-tuan, terdedah dengan perkara dengan berkaitan dengan mulut ni ataupun dipindahkan ke tulisan? Wartawan, tuan-tuan, baca berita dan sebagainya. Ni, tuan-tuan, orang-orang yang terdedah sangat-sangat dengan mulut ni kalau tak dipelihara. Siapa? Orang berniaga.
Kan berniaga, sanggup sumpah tuan-tuan, wallahi ni kira hak terbaik ni harga paling murah saya bagi ni, modal saya ni makcik. Berniaga apa sampai tak ambil untung ni. Kan, tapi dia nak bagi lari ni, kata ni tak ada, makcik carilah satu kota pekan ni tak jumpa harga macam saya bagi ni. Saya ni wakil tunggai. Saya harga saya bagi ni paling murah. Saya ambil di China. Saya jual lebih murah daripada China. Biar betul. Tuan-tuan, dia daripada tempat penghilang lebih murah. Kan kita dengar, Zakan ni betul nak tolong kita. Beli tuan-tuan, balik beli pagi, petang patah dah. Dia kata berkualiti tu. Siapa lagi tuan-tuan? Masya-Allah tuan-tuan. Saya sebut minta maaf lah, geng-geng nurse misi. Kan hak duk sambut baby tuan-tuan. Allah mulut. Kan doktor kadang-kadang hak sambut baby. Kan bila perempuan tu sakit, kata duk mengerang sakit, tahan sakit nak bersalin. Kan baik duk riau tani pula dah, duk hingak tani. Waktu seronok tak ajak kami. Dia kata macam tu. Kan koklah dia nak bangga tuan-tuan. Kan nak sambut seorang lagi umat Nabi Muhammad nak keluar ni, dak. Mulut tu duk kata tuan-tuan. Pedih dengar. Kan orang duk cerita Allah. Kan hak laki tak masuk rasa kalau aku ada aku tampak mulut tu. Tapi tuan-tuan, siapa lagi hak kian bunuh terdedah tuan-tuan? Dosa mulut ni. Tok bomo. Orang main berubat tuan-tuan, main. Ni saka ni. Sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Tuan-tuan, dia saka. Kan pasal apa saka? Dia kata saka ni berubat kena ambil masa. Lama ni mungkin bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun, tapi tiap-tiap minggu kena main. Kalau main tiap-tiap minggu, parak kau ni makan model terus tuan-tuan. Habis duit. Main sekali main berapa puluh? Tata ratus. Tuan-tuan, dia habaq siap-siap. Dia yang saka tuan-tuan duk makan duit kawan duit kat tu. Bukan orang ni. Kan? Tak ada pasal-pasal jin kena fitnah tuan-tuan. Ni. Tak ada dosa apa pun. Aku tak buat apa pun, tiba-tiba aku dituduh. Kalau ada boleh buat mahkamah macam itulah tuan-tuan. Tiba-tiba senang orang boleh. Tuan-tuan yang ada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang terjemahan ke yang Arab ke, tuan-tuan balik buka kitab Imam Az-Zahabi. Tuan-tuan tengok 70 dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Tuan-tuan, berpuluh adalah berkaitan dengan dosa mulut tuan-tuan. Banyak syirik, tuan-tuan, syirik, sihir, dahaka, kama ayah, berdusta atas Allah dan Rasul, buat penyaksian palsu dan sebagainya. Banyak dosa-dosa yang Imam Zahabi sebut sebenarnya berkaitan tuan-tuan dengan dosa mulut tuan-tuan. Masya-Allah. Pagi ni kita nak baca dua hadis tuan-tuan. Kerana hadis yang ke-25 juga berkaitan dengan mulut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyata kadza wa kaza. Qala ba'da ruwah ta'ni qasira. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Qalat wa hakaitu lahu insana. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insana wa inna li kadza wa kaza. Riwayat Tirmizi. Artinya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagimu Safiyah itu begini. Berkata setengah daripada perawi hadis yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah bahawa Safiyah itu pendek atau rendah orangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau telah menuturkan satu kalimah yang kalau dicampurkan dengan air lautan, nescaya kalimah itu akan membusukkannya. Dan berkata pula Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pernah aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal seseorang, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak suka menceritakan hal seseorang, sesungguhnya walaupun diberikan kepadaku begini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan, ni cerita rumah tangga Nabi berkaitan dengan mulut juga. Tuan-tuan, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Safiyah memang tak masuk, tuan-tuan, tak ngam. Dia boleh ngam dengan Sayyidah Hafsah, tuan-tuan, Sayyidah Zainab. Tak boleh ngam. Pasal Sayyidah Safiyah, tuan-tuan, Nabi kahwin lepas daripada Khaibar, peristiwa di Khaibar. Tembok ataupun kubu terakhir terkuat yang dimiliki oleh Yahudi. Nabi menang. Tuan-tuan, Sayyidah Aisyah, mereka tak suka, isteri Nabi dan Hafsah, tuan-tuan, tak suka dengan Sayyidah Safiyah. Pasal apa? Sayyidah Safiyah ni, tuan-tuan, pandai layan Nabi. Kalau Nabi pergi rumah dia jamu Nabi madu. Nabi suka, tuan-tuan.
Layanan tu Nabi tuan-tuan balik dalam senyum selalu. Dan Sayyidah Sofiah ni kelebihan dia, dia comel, cantik. Tapi rendah tuan-tuan, rendah. Rendah sikit, pendek sikit. Tuan-tuan, jadi Sayyidah Aisyah tuan-tuan kalau nak bagi tahu kat Nabi ataupun nak kenan Sayyidah Sofiah, tu pendek tu. Pendek tu kata. Kan, dia sebut kekurangan. Nabi tuan-tuan tegur Sayyidah Aisyah, mu sebut tu satu kalimah yang kalau dicampur dengan ayat laut berubah jadi busuk. Ayat laut tuan-tuan mana nak busuk? Lempaklah dinosaur ke apa ke. Tuan-tuan tak busuk Dengan sebab ada ayat laut lah tuan-tuan kita boleh hidup dengan elok. Tidak kalau tak ada ayat laut, Allah mak tak tahu busuk. Kan kalau benda ayat tak elok semua taklah pergi ke laut. Sungai tak pergi ke laut. Kenapa? Dia boleh halang bau-bau busuk ni dengan masin dia. Subhanallah. Tak akan busuk kalau dinosaur ke King Kong ke mati tak busuk. Tapi Nabi kata, wahai Aisyah mengucapkan satu kalimah yang kalau dilempak masuk dalam laut, ayat laut tu berubah busuk. Subhanallah, nak tunjuk kesan daripada ucapan. Masya-Allah, hak ni tuan-tuan kita selalu sebut maidah dia kan dia kata kan. Mana kita menyebut sesuatu yang kalau benda tu ada kat kita tuan-tuan, kita tak suka. Dalam riwayat Nabi Sayyidah Aisyah kata, "La Rasulullah, saya sebut tu dia betul lah, dia memang pendek." Nabi kata, "Kalau ada kamu suka tak orang sebut macam tu?" Tuan-tuan, kita pun tak suka. Melibatkan fizikal, melibatkan pakaian, melibatkan keturunan keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan tak boleh untuk dipermainkan. Masya-Allah, Sayyidah Sofiah tuan-tuan, Nabi kahwin lepas pangan di Khaibar. Mula tuan-tuan Sayyidah Sofiah ni dapat bahagian sahabat lain sebagai antara yang ditawan. Bila sahabat maklum kepada Nabi tu Sofiah tu tak boleh, tak layak sahabat tu dapat, Rasulullah engkau yang layak kerana dia anak pemimpin Yahudi di sini. Tuan-tuan, Sayyidah Sofiah anak pemimpin Sofiah binti Huyai. Pak dia mati tuan-tuan. Pak dia mati dibunuh. Suami dia tuan-tuan, dia pernah kahwin dengan Yahudi juga dan suami dia buh penampak lekat 5 jari di muka dia. Bila Nabi dah kahwin dengan dia, Nabi tanya, siapa tu? Lekat 5 jari. Dia kata dia sebut mimpi dia. Dia pernah mimpi tuan-tuan dalam satu tidur dia, bulan mengambang turun. Tuan-tuan, bulan mengambang turun, masuk dalam rumah, masuk dalam bilik dia, terang benderang bilik dia. Dia cerita kat suami dia. Suami dia pun antara pemimpin Yahudi di Khaibar. Dia sebut-sebut mimpi dia tuan-tuan. Suami dia buh penampak tu. Awak anak pemimpin di Yasrib tu kah? Anak pemimpin Arab Yasrib tu kah? Tuan-tuan, maksud dia Nabi. Tuan-tuan, orang lelaki dia faham. Bulan ni siapa? Nabi tuan-tuan. Jadi orang yang duduk dalam bulan ni suka sayang ke Nabi. Tuan-tuan, selingan tuan-tuan, minta maaf. Tuan-tuan, jadi bila dia kahwin, Nabi pun serah minta tukar dengan sahabat tu tuan-tuan, dan Nabi bagi tawaran kepada Sayyidah Sofiah kalau dia mau masuk Islam tu sebagai dia punya pembebasan dia dan kahwin dengan Nabi tuan-tuan dan menjadi isteri Nabi, dia pun setuju. Bila kahwin tuan-tuan, Sayyidah Sofiah hadapi masalah. Salah macam mana dengan madu dia, terutama Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab. Salah macam mana? Tuan-tuan, depa akan kata bila duduk dengan Sayyidah Sofiah, perempuan Yahudi, anak kepada perempuan kepada Yahudi, duduk sebut kan. Perempuan Yahudi, anak kepada seorang Yahudi, memang Yahudi. Tuan-tuan, duduk sebut dan menyebabkan Sayyidah Sofiah tak senang tuan-tuan bila digelak macam tu. Dan Sayyidah Sofiah pun bagi tahu kat Nabi tentang madu-madu duk kata kat dia orang anak seorang perempuan Yahudi, anak kepada Yahudi. Nabi kata lepas ni jawablah. Ayah aku Harun, pak cikku Musa dan suamiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memang keturunan Nabi Harun. Dan bagi tahu ayahku adalah Harun. Pakcikku adalah Musa. Suamiku adalah tiga-tiga Nabi tuan-tuan. Bila Nabi bagi cadangan macam tu dan bila berduduk tuan-tuan satu majlis, dia duk kena kenen tuan-tuan, duk kena perli dengan isteri-isteri lain, Aisyah jawab sepedia dia. Sayyidah Sofiah jawab sepedia dia. Yang duk kata dia terhadap dia perempuan Yahudi, anak kepada Yahudi. Kan? Dia ayah dia Nabi Harun, pakcik dia Musa, adik Nabi Harun. Suami dia adalah Nabi Muhammad. Lepas tuan-tuan dijawab sedemikian, Aisyah tutup mulut terus. Tak kenen dah dengan terhadap Sayyidah Sofiah tuan-tuan. Nabi pernah mengharamkan untuk baginda minum madu dah. Bila balik tuan-tuan, Sayyidah Aisyah
dah pakat dengan isteri lain, kalau dia balik, Nabi balik daripada Saudara Sofiah, kita buat tutup, buat syarat kata busuk. Nabi makan apa rumah Saudara Sofiah tu jadi busuk, dia jadi sahabat isteri tak suka. Sedangkan Nabi tuan-tuan pergi rumah Saudara Sofiah selalu dia jamu dengan madu. Balik-balik daripada rumah Saudara Sofiah, tuan-tuan Siti Aisyah pun buat syarat, tak mau sembang, tak mau bau mulut Nabi. Pasal apa bau? Dia kata, apa Sofiah jamu apa busuk ni bang? Maksud itu. Nabi tuan selepas tu Nabi kata, aku takkan makan dah madu. Sedangkan madu bukan bau busuk. Tapi tuan-tuan bila dah di rumah isteri nu pun kata macam tu juga. Allah tegur Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, pasal apa mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Baru lepas tu Nabi tahu, oh rupanya komplot ni. Mereka punya perancangan, tuan-tuan. Masya Allah. Nah, jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat, ni dihadapi oleh Saudara Sofiah, tuan-tuan. Tak kira mulut, kerana mulut, tuan-tuan. Masya Allah. Nah, jadi benda-benda sebegini ada dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Terutama ni dekat dengan pelayar kecil Sungai Limau ni, kan? Macam-macam lah yang akan keluar kenyataan. Ustaz Izan, Allah, tuan-tuan, meningkai dah. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, baru orang terasa kehilangan dia. Kan dulu orang kata cengih, garang, kan apa bagi penikat orang kat ahli sendiri tak beri peluang. Tapi tuan-tuan, bila dia meninggal, orang-orang yang kerja sekeliling ni, anak-anak muda terutamanya, mendedahkan polisi yang dia buat, keputusan dia buat. Nampak garang, tapi tuan-tuan, dia jenis tak reti nak tunjuk kasih sayang dia. Ada macam tu, suami, ayah, suami yang sayang kat isteri, tapi dia tak pandai nak tunjuk. Contohnya Ustaz Izan macam tu. Kan, ayah yang tak pandai tunjuk kasih kat anak, macam tu. Ustaz Izan pun macam tu. Kan, mulut dia kasar, tapi tuan-tuan, tapi lembut sebenarnya. Dia seorang pengasih. Bila orang komplain dia dulu, tuan-tuan, siapa biar ni pegawai-pegawai GLC tu, GLC tu orang-orang lama. Tuan-tuan, lantik lah orang kita. Dia kata depa tu kalau kita buang nak makan apa, nak bini. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila mukris naik, semua habis. Semua kena tendang. Habis, tuan-tuan. Tak peraya. Tapi dia bagi tulang. Tuan-tuan, bila naik, tuan-tuan Ustaz Izan naik Matab Mahmud, guru-guru banyak guru Matab Mahmud, sekolah bawah kerajaan negeri, tuan-tuan, guru bertaraf kontrak sampai habis, sampai mati. Kontrak apa? Dapat keistimewaan. Puluh tahun dah, tuan-tuan, khidmat tapi duk kontrak. Sebab tu kadang-kadang Matab Mahmud guru dia lari pergi JKOF, dia pergi kementerian. Bila Ustaz Izan ambil alih negeri, tuan-tuan, dia naikkan, pegang orang-orang guru-guru ni supaya tak lari dah. Sedangkan Matab Mahmud ni sekolah, kita kata sekolah agama elit lah di Kedah, bawah kerajaan negeri, tuan-tuan. Sultan Pantau. Tuan-tuan, dia penaikkan taraf. Guru kontrak ni jadi guru tetap. Dapat keistimewaan macam-macam. Lah ni, tuan-tuan, maklumat yang sahih yang saya dapat dah, tuan-tuan, 70%, tuan-tuan, proses untuk menyerahkan Matab Mahmud kepada kementerian dah pun selesai. Pasal apa? Agama, sekolah agama ni membebankan kerajaan. Duit tak ada. Tuan-tuan, agama ni dia rasa beban. Dah Queen hari tu dia tak mau. Tapi kata tahun depan, tuan-tuan, pelajar Queen terpaksa pindah ke Kuala Keti juga, katanya ada campur tangan daripada Yang di-Pertuan Agong. Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Dia tak mau. Tak mau di Queen. Tak mau bekas orang. Tak mau bekas orang. Benda baik. Tuan-tuan, Matab Mahmud, sekolah, tuan-tuan, yang ada lebih kurang 8 ke 11 cawangan, tuan-tuan, setiap daerah, tuan-tuan, nak diserahkan kepada kementerian. Kalau tak serah semua, tinggal satu je yang induk dia Ustaz. Tuan-tuan, nak masuk Matab Mahmud ni bukan senang. Kan, 5A, kalau Ustaz Yan dan juga Langkawi, 5A ni pun belum tentu masuk. Ramai orang nak masuk, tuan-tuan. Kalau SBK, dapat SBK, dapat Matab Mahmud, anak tu ataupun mak ayah tu akan pilih Matab Mahmud lagi, tuan-tuan. Tiba sekolah ni, mukris kata tak mau nak serah kepada kementerian, pasal duit tak ada nak serah. Loh, Ustaz Izan, tuan-tuan, dia naik, dia bagi peruntukan tambahan untuk Matab Mahmud, bagi peruntukan tambahan untuk Queen. Tiba-tiba yang kata pandai, tuan-tuan, takbir, mampu takbir, kata tak boleh, membebankan kami. Masya Allah, tuan-tuan. Itulah yang berlaku. Masya Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, memberi kekuatan kepada kita untuk halang lidah kita daripada bertutur bercakap dengan benda-benda yang tidak mendatangkan faedah. Selepas cakap, nak tarik balik payah. Banyak pantun-pantun orang Melayu yang menyebut tentang lidah, yang bagi peringatan untuk kita. Imam Ghazali sebut pintu neraka ada 7, sesuai dengan 7 anggota badan kita.
iaitu mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, kaki dan juga tangan. 7 anggota. 7 sempena 7 pintu neraka tuan-tuan di akhirat. Silaplah jaga menyebabkan kita boleh terjerumus masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung bulan depan dengan izin Allah. Hadis yang ke-26. Kenapa hati menjadi keras? Insya-Allah. InsyaAllah bulan depan saya akan bawa buku baru tuan-tuan, bertajuk Syafaat, golongan yang layak memberinya dan memberi dan menerimanya. Cerita berkaitan syafaat di akhirat nanti. Siapakah yang layak jadi pemberi syafaat? Kalau tak layak, siapakah pula yang layak jadi penerima syafaat? Kalau kita tak mampu sampai taraf pemberi syafaat, moga-moga dapat duduk dalam golongan yang layak dapat syafaat pun besar rahmat dah untuk kita di akhirat nanti. InsyaAllah buku tu kita akan diskusikan bulan depan dengan izin Allah. Dan muslimat, kalau ada sumbangan untuk Madrasah Zubaidah dialu-alukan sangat-sangat. Dan kemarin bila saya datang ni, proses untuk buat besi bahagian bumbung bangunan yang bangunan kelas yang kita tengah buat 4 tingkat, yang kita berazam untuk mula guna pada bulan Januari tahun depan 2014 untuk kelas pengajian, insya-Allah. Moga-moga yang menyumbang dapat jadikan saham di akhirat nanti dan terhalang mudarat, bala dan sebagainya, dan selain daripada dimurahkan rezeki, insya-Allah. Dan minta maaf tuan-tuan, hari ini adalah kali terakhir jual rempah kari. Minta maaf, dengan harga RM10 disebabkan subsidi dikurangkan. bulan depan tuan-tuan, buat pun naik harga dah, jadi bulan depan kita terpaksa naik RM12. Jadi tuan-tuan nak beli bulan ni, bulan depan, bulan 11 tuan-tuan ada kenaikan. Tuan yang buat tu dia tukar stiker dah, RM12 dah siap-siap. Jadi nak buat macam mana subsidi dikurangkan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, rahmat juga Ustaz Izam meninggal, hak kata 10 sen tu tak jadi naik lagi. Kalau dia hidup balik rasa-rasa naik juga tu. Jadi insya-Allah bertemu lain waktu, dan sama-sama kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan sedikit doa, setelah itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.